Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin internet slow kita bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak ni apa? Usia acara pada tuan Saya punya server hotspot. Imam masjid Ni XOX juga ni. itu juga kepada Musi Surau, Saya banyak data. Imam barisan Imam Takut tak Surau, power je kat sini. Hidayah, Tahu. barisan datang kuasa, pimpin-pimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Slow sini. Tuan Patut Puan pakai dan ni. Mati Allah Ni apa? sekalian. XOX Alhamdulillah. juga. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita Unify. bersama-sama. Kuat sikit. Jadi saya memang susah sikit duduk macam ni tuan. Saya ni tinggi kan, tapi kursi ni macam menyangkung kan. Jadi kalau lepas tu pegang ramai ni, rasa tak lambung sama malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, malam ini kita membicarakan tentang adab-adab bermasyarakat di dalam Islam kan? Realiti dunia kita kan? Realiti dunia kita pada hari ini kan? Kita tak boleh lagi daripada kita akan bertemu, kita akan bercampur dengan masyarakat. Ini yang tengah Tapi jalan ada orang di dia masjid tahan ni. hidup dia tak campur dengan orang. Dia tak hati dengan orang kan? Tapi kita ni sebenarnya tuntutannya dalam Islam ni kita kena baik dengan orang, kena baik-baik dengan orang. Kita takkan boleh hidup sendiri. Kita takkan boleh hidup sendiri. Jangankan hidup tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mati sendiri. Siapa yang berani berkata aku so tak payah rasa susah, tak tahulah aku nak tanam diri aku sendiri. Tak payah. Mati tetap kena orang lain uruskan. Jadi makna kata kita ni kena bercampur. Dan masyarakat yang paling lokek dengan kita adalah kejiranan. Saya sampai tadi ke kampung ni, saya tengok asyik ini kampung kau bandar kan. Bandar dulu keluar apa Iko apa dah nama dia. Wah, kan dia menumpang simpang kampung, bukan kampung numpang simpang kan. Iya, So pakai ni je lah terus. Dia orang nampak tak pasal topik dia tak malu tu. Itulah dia kan. Tapi dia kena baikkan masyarakat. Yang kena baikkan masyarakat. Percampuran dengan masyarakat itu mustahak, sebab hidup kita diperlukan orang lain. Kan? Dan bila saya tengok keadaan masyarakat, okey, tengok cantik ya topik. Topik cantik, cuma dua belah bocor pipe depan tu. Kan? Tapi tengok masyarakat rumah antara rumah ke rumah, maknanya konsep kejiranan tu memang sepatutnya ada. Sebab hidup kita dalam dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dan Nabi dah pesan dalam khutbah terakhir Nabi kata setiap umat Islam ni sama, mukmin orang Muslim ni sama, yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila cerita tentang kejiranan ada adab-adab dia kan. Dan siapakah jiran kita? Siapakah jiran kita? Jiran kita pek belah kanan, pek belah kiri, pek belah depan, pek belah belakang, kata Nabi, pek belah atas, pek belah bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham. Atas bawah tu mana? Atas bawah tu macam mana lah Rasulullah? Kan? Macam mana lah atas bawah tu? Maka Nabi sanyu, Nabi kata ikut aja lah. Kamu ikut aja rupa-rupa sampai habis. Sampai sudah zaman sahabat pun tak jumpa rumah atas bawah tu. Zaman kita baru jumpa dekat Southville dah. Kan apartmen atas bawah tu. Tapi yalah galak-galak betul. Tapi ceritanya isu dia atas bawah tu wajib baik. Sebab bila dah kata jiran wajib baik. Kalau kita nak rasa lah kita ni baik ke tak baik, tanya jiran.
Bukan tahan syok sendiri. Dan ni baik dengan orang. Dia cakap, aku baik dengan orang, tak pernah ambil jahat dengan orang. Kan? Kau tak malu kau mengaku sendiri. Kita kena tanya jiran dia tu macam mana? Dia tu, kau aku. Dia tu macam mana? Tak ada. Surau tak nak datang. Dia tu, dia malam ni aku nampak muka dia. Dia Samsul Deban datang tu, contohlah. Kau tidak, tak datang lah. Dia dah mau datang, sekali datang dulu lah. Jauh ada kan, senang kalau balik pun tak pasal. Ramai lah sampai ke jalan. Ramai malam ni. Alhamdulillah kan. Siano perempuan. Saya pandang tak tahu lah perempuan belakang. Tak baik perempuan tu kita tangguh kan. Tu dulu cakap lah kan. Tapi itu dah jiran. Maknanya Nabi sebut nak ukur keimanan kita itu bukan dengan kita sendiri cakap, bukan kita sendiri yang letak grade, tapi kita boleh muhasabah. Kita muhasabah, aku dengan jiran aku macam mana hari ni, aku tanya tak khabar dia, aku tahu tak dia. Kita boleh tanya, tapi nak tahu penilaian yang sebenar kena tanya jiran tu. Sebab Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Apa cer? Sahabat menanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya kalau jiran kita tak suka dengan kita, tak beriman lah, macam tu lah, tak kira lah apa masalah. Tetapi dalam satu perkara yang lain, Imam Al-Ghazali kata salah satu adab dengan jiran apa dah? Salah satu adabnya adalah bersabar dengan karenah jiran. Itu juga adalah adab dengan jiran. Jiran ada yang baik perangai, dia tu tak campur orang, rupanya kita kena faham dia. Dia memang macam tu, dia marin mak ayah semua dengan dia sesama di hutan. Tak nak campur orang, dia campur dengan borok, dengan babi hutan campur kan. Jadi dia tak biasa campur dengan orang. Ada orang macam tu. Mungkin dia dengan ayah ni jenis macam, kan ada orang dulu yang jenis yang macam askar tu lain. Askar kan, dia berpindah gandah, kejap kampnya, kejap kesnya, kejap negara sini, kejap pergi sini. Tapi dia campur ramai kawan. Tapi ni dia tak campur orang. Contoh mungkin dia kerja kat Jabatan Perhutanan. Rumah kotor dalam tu ayah pegawai. Kiri kanan hutan, Jabatan Hutan. Kat sekolah pun baru jumpa orang. Itu pun banyak dah balik lah. Mak cakap jangan kawan dengan orang tu. Orang semua tak elok dah. Contohlah, dia tak biasa campur dengan orang. Contoh. Jadi kita kena faham kan, kita kena faham dia macam tu. Dia memang macam tu. Dia memang daripada kecil tak biasa campur dengan orang. Habis macam mana? Pergi rumah dia, kita mana kita zarah mana? Zarah rumah, ular todong, ular apa semua dia bolong. Ada orang macam tu, dia kawan dengan binatang ni. Manusia ni menyakitkan hati tu. Muhammad ayat dia kan. Contoh kan. Jadi makna kata pentingnya dalam bab kejiranan ini. Islam menggariskan dengan jelas mengenai tata cara hidup dengan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Tu dia adab tajuk kita ini. Akhlak dan adab sebagai panduan. Penting adab dengan akhlak ni. Tu sebab Buya Hamka kata, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. So kena beza lah di dengan babi hutan dengan koro macam tu lah. Habis itu. Babi hutan ni nak menyondol, sondol tak ada bagi salam lah. Assalamualaikum, sondol dia mana ada. Koro kan dia nampak pisang dia boleh balun. Mana buah-buah mah orang tu pun dia peduli ambil baru kan. Koro. Tapi kita ni ada adab. Kan kita ni ada adab. Adab ni yang mengukur siapa kita. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Mana ada tanda. Bila YB tu datang, YB kawasan datang, cakap YB kau datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Maksud apa? Hulu lah. Macam tu lah, Kek Musajid kan surau kan. Macam tu lah. Rakam apa saya cakap ni, bagi Kek YB kawasan. Apa saya beli, saya cakap kan. Sini YB mana kawasan ni? Dua lingkir lah. Beritahu je kan. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang.
Iya. Kan kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tapi bukan. Bergulung pendek, panjang diwantarkan. Memang tak faham kalau itu. Untuk tua dulu macam tu lah kan. Dia nak terkosor-kosor, nak copek, usap buka kulit, siat kulit, ambil isi. Jangan sabar dulu. Kan? Datang minat mahal-mahal orang. Assalamualaikum. Boleh kami masuk? Siapakah pacar gerangan yang adik ni? Kami ni itulah. Adik-beradik bukan, saudara pun bukan. Disuruh datang-datang, disuruh balik-balik. Maknanya nak beritahu dia tu wakil dia. Dia tu bukan adik-beradik, bukan saudara mara. Suruh pergi, suruh balik-balik lah. Suruh makan. Jadi mana? Silakan. Dia wakil. Jangan tanya banyak. Kan? Jadi apa hajatnya tu? Hajat kami ni itulah. Orang kata kan dalam taubat muka tu macam mana pun hajat tu besar. Pahala tu. Nak memotik bunga di taman. Dia nak motik bunga di taman. Kawan tu bangap. Tak faham. Mana dia tahu kau kerja nursery dah? Dia tanya kawan 12 orang tu. Tak adalah maksudnya bunga yang hidup dalam rumah ni. Yang mana satu? Dia dah mula faham. Yang dah lama tak disunting orang. Berlari omak ke dapur. Omak dah lama tak kahwin. Omak pula zakut. Nampak bila salah faham tu kan? Kiasan adab, adat kan? Adat dan adab lebih kurang, tapi adab lagi tinggi. Adat ni susun ikut tompek. Sebab kata orang di 9 tu kat mana anjing nyalak kat situ biar awak majik. Mana apa? Ikut adat tompek kawasan tu kan? Saya dia 4 muda ni tapi tua dia dalam bab adab ni kan? Tapi itulah orang-orang lama tu ketua adat lagi hendak lah kan. Lagi dia boleh dia datang tu dah ada lah dalam jangan kau usik, keluarlah semua kata perbilangan lama kan. Tapi itu dia sebab adab ni hebat ni. Kalau kita tengok Nabi sendiri kan, Nabi dengan sahabat-sahabat, cuba tengok macam mana Nabi dia tak meninggikan suara. Nabi dia takkan, kalau Nabi marah tu tak ada ambil joget tu, kepahal Nabi tak buat macam tu. Nabi tak macam tu. Pernah satu ketika Nabi pergi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, berak dengan Sayyidina Abu Bakar. Tengah berak tu datang seorang Arab Badui. Arab Badui tu datang, dia hamun dengan Sayyidina Abu Bakar. Pumpam semua dia bagi. Sayyidina Abu Bakar tengah berak dengan Nabi ni, bangun lah. Bila dia bangun, dia pandang Arab Badui tu, sanyap Arab Badui tu. Bila Arab Badui tu sanyap, Sayyidina Abu Bakar duduk, disambung balik. Nabi senyum tengok Sayyidina Abu Bakar. Arab Badui tu dia masuk second round pula. Dia kutuk lagi, pumpam dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Bila dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bangun kali kedua, second round, dia pandang sekali lagi, sanyap Arab Badui. Bila sanyap, Sayyidina Abu Bakar duduk, sambung berburak dengan Nabi. Dia masuk, dia campur, dia sambung balik tu kutuk tu. Dia maki sekali lagi Sayyidina Abu Bakar. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak boleh tahan. Dia bangun kali ketiga, dia balik balik cacian pada Arab Badui tu. Segala binatang yang ada kat kebun, daripada unta sampai kambing, semua sabut dia. Bila dia sabut tu, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Masa tu Sayyidina Abu Bakar, dia kejar Nabi sebab dia tahu kalau Nabi bangun tak bagi salam tu, sama marah aku. Kita dapat tak macam tu. Kita kalau ada seorang bangun, dia tak bagi salam, bangun terus balik, kita akan cakap sikit porut. Kita takkan pandang dia marah. Selagi penampar tak sampai kat muka kau, kau tak tahu dia marah kau. Betul kan? Itu level kita. Tapi Nabi kalau bangun tak bagi salam, bayangkan macam tu keadaan. Adab Nabi marah pun ada adabnya. Mana cakap? Tu sebab selalu saya beritahu dekat semua orang, nak marah boleh marah, tapi cara kita marah. Kadang kita marah dengan orang, tapi kita marah macam mana? Depan orang ramai kita marah tu kan? Kita tegur orang tu depan, kau tu tak, kau ni salah. Contoh imam baca salah, contohlah ada imam tu baca, contoh dia baca Fatihah tak betul,
Dia kata, Mam, macam mana Mam jadi imam ni? Fatihah pun macam tak betul. Itu bukan togo, kata Saidina Umar. Kata Saidina Umar, kalau kamu nak menegur, jangan menegur secara khalayak, sebab itu bukan menegur, tapi itu adalah menjatuhkan maruah. Kalau kita rasa kita pandai, kita rasa kita nak berbetulkan, Mam, boleh tak kita jumpa sekejap? Macam mana? Jomlah, ada bono nak bincang. Bono, tadi saya dengar Fatihah Mam tadi. Kenapa? Rasa yang tu bacaan tu ada sikit kena betulkan. Yang mana satu? Nampak? Kan? Sebab halus dah tu. Ini nampak apalah kau bunak le pokok tahu tu. Dah kena marah. Sebab adab dia. Nampak? Jadi Nabi tak. Jadi bila Saidina Abu Bakar tadi sambung cerita tadi, Saidina Abu Bakar kata Nabi, ya Rasulullah, apa salah aku Rasulullah, terangkan pada aku, jangan biarkan aku keliru. Dia kata, wahai Abu Bakar, tadi waktu Arab Badui itu datang dikutuk kau macam-macam, kau bangun, kau pandang dia dan kau bersabar, dan kemudian kau duduk, kau sambung berbual dengan aku tersenyum. Kenapa? Kerana aku nampak seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu sebab kamu bersabar. Kali kedua bila dia sambung marah lagi, kau bangun dan kau pandang dia berhenti, dan kau duduk, kau sambung berbual dengan aku tersenyum kerana aku lihat bertambah-tambah malaikat yang datang mendoakan kesejahteraan kamu disebabkan kesabaran kamu. Tapi apabila kamu bangun, kamu balas cacian dan makian orang itu, pada ketika itu aku terlihat bagaimana malaikat mencaci kamu, meninggalkan kamu, dan tempat mereka digantikan dengan syaitan dan iblis. Mereka mengelilingi kamu dan menghasut kamu. Masa tu syaitan apa lagi? Bagi lagi syaitan bagi. Dia suruh dia hasut lagi. Itu sebab aku tinggalkan kamu tanpa memberikan salam. Itu sebab perasan tak bila kita marah orang, kita marah, lepas tu kita dah balik rumah bila dah roda kan, kenapalah aku cakap macam tu tadi. Kita baru sadar kan. Kita ambil ismail nak semayang, Allah, tak patut aku cakap macam tu tadi. Nampak tak? Sebab itu kena hati-hati. Ini cerita adab. Nabi duduk, Nabi tengah duduk, ada seorang sahabat pun duduk tengah badan sahabat. Salah seorang sahabat diriwayatkan sahabat ni badannya besar, godang badannya. Dia duduk, dia tengah sadap bercerita dengan kawan dia tak sadar kaki dia ngimpit kaki Nabi. Nabi tak ada sound. Kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki dia, ni pahal. Nabi tak sound pun, Nabi biarkan. Sebab adab, Nabi tak nak ganggu. Dia kena tengah selera, dia tengah bercerita, rancak dia bercerita, tak nak terganggu, terbantut cerita dia. Nabi biarkan. Macam tu. Ini kadang-kadang tu lah, tak faham bahasa. Orang tengah berburak macam tu lah. Weh, orang tengah berburak, bagilah orang tua tu habis kan. Tu sebab orang tua-tua dulu kepantangan dia tengah bercakap, kau mencolah. Bagi dia habis cakap dulu. Faham tak budak-budak muda? Ayo, betul lah. Orang tua-tua tengah bercakap, jangan kacau. Lagi satu tengah makan, jangan kau ajak ambil gambar. Faham? Orang lauk tengah sedap, malam ni lauk ada tak ni? Aduh, lauk ada. Tunggulah habis makan kan. Betul. Tengah makan. Tu sebab ada tuan guru seorang, kepandangan dia tengah makan macam tu. Ustaz, apa hukum tengah makan tanya hukum. Kawan tersadak kawan tu. Kan? Contohlah, bagilah habis dulu. Kan? Hadap. Betul. Tu sebab orang tua-tua tengok sini, ini antara kampung yang tunjuk adab. Nampak? Walaupun tak kena pasangan tapi cawan dengan piring. Nampak? Betul. Sebab bila dia hulur tu, tahu bona kampung Sungai Buah tak ada kon. Carilah yang kono betul tak orang perempuan. Orang perempuan marah dah tu. Tak, bukannya tak ada kan. Tak, maksud dia memang ini tanda adab. Walaupun tapak MLB satu dunia tengok live nya. Tapi betul lah adab. Sebab bila dia hulur, nampak? Bila dia hulur, dia sambut pun elok, terima kasih, nampak tak? Sabar kak, itu berguling kau jatuh tangguh tu lah. Bila dia hulur, nampak? Ya, nampak? Ya.
Yang cantik sekali kopi O. Oh tu tuan-tuan. Kan? Tapi kita tak boleh harap pada manusia, minta pada Allah. Kadang cerita saya sabut kopi O, minta pada Allah. Kadang Allah makbul. Kan? Kita jangan harap manusia kita akan kecewa, betul tak? Kan? Jangan manusia tak kecewa. Kan? Kita sebut kopi O macam tu. Ya Allah, kalau dapatlah kopi O malam ni, alangkah nikmatnya. Ya Allah. Kita kena yakin kadang tak lama tu sampailah kopi O. Betul? Kan? Iya. Ini adab. Nampak? Pinggan, piring. Sekarang orang sekarang tengok budak-budak sekarang boli cawan IKEA. Berbangga dia pegangnya. Bulu macam ni. Kurang hajar apa tu? Adab. Ingat tak satu ketika Nabi jaga pula aib sahabat-sahabat. Sebelum nak semayang maghrib, dikatakan nak semayang maghrib, tiba-tiba terbau bau angin yang kurang menyenangkan. Salah seorang sahabat kontut. Semua orang dah mula pandang, siapa pemik wuduk ni, dia yang kontut ni. Semua pandang. Tunggu pada abang ni, siapa bangun ni? Semua tak bangun ni. Nabi kata, siapa yang nak makan kambing dengan aku lepas maghrib ni sekarang, pergi ambil wuduk sekarang. Semua ambil. Langsung tak tahu. Nampak tak? Macam tu sekali. Ni kita saja nak aib-aibkan orang. Buat apa? Kan? Dalam masyarakat kita, macam kita sekarang kan, ada bermasyarakat. Kita datang surau ramai-ramai. Surau macam ni kan, nampak koci time malam ni, rasa koci malam lain. Faham tak? Tak ada. Wallahi tak ada siapa yang JK cerita dengan saya. Saya sabut tadi. Kau golak mana confirm. Kan? Iya, ni cerita betul. Tapi bila orang tak ramai, tapi bila ada orang datang, raikan. Bila dia datang bagikan pelekat. Weh, apa ni? Dah, seronok tengok kau dah mula datang surau. Mak terpukul dia. Dipulangkan balik pelekat sebab dia sanggup tak datang pada ambil pelekat. Wah, asam betul. Tapi betul, ni cerita betul. Bila orang datang cakap, alhamdulillah, ya Allah, berikanlah istiqamah pada sahabatku ini, Allah, aku seronok tengok dia datang surau ni, Allah. Nama surau pun bukan kaleng-kaleng. Surau Al-Hidayah. Bukan senang nama surau ni. Yang ada hidayah, dia boleh sampai. Yang kadang nama mini hidayah, dia tak sampai. Aduh. Ni cerita betul, nama anak pun letak hidayah, dia tak sampai. Jadi bila datang, jangan kita soundnya. Kau apa hal tiba-tiba datang ni? Jangan lupa ni rumah Allah, bukan rumah kita. Adab dia macam mana? Raikan. Mari kita semayang. Ni nak kalau tak pernah datang, tiba-tiba datang ni, mesti ada hajat ni kan? Apa yang betul nak kenduri? Kau mesti nak kenduri kan? Langsung tak datang langsung. Yang paling apa? Yang paling mengecewakan apa berlaku? Dah nak kita sindir dia macam tu. Bila dia buat kenduri waktu minggu depan tu, dia jemput pula orang pada surau luar daripada kampung kita datang rumah dia, betul tak? Inilah cerita dia. Sakat kita. Sudah kan orang kata firqah ni, perpecahan ni makin lama makin besar, sedangkan surau ni lah tempat penyatuan. Tu sebab saya kata tadi kan, jiran tadi dah kata jiran 40 kiri, 40 kanan, depan belakang, atas bawah 40 kan. Tapi memang agak mustahil kita nak baik dengan 40 orang. Susah. Kadang-kadang lepas 3 tahun baru tahu jiran dia Samsul debat. Ya, jiran rumah lama saya dulu macam tu lah. Bila dia siram pokok tu, saya duduk berat. Macam mana bang, sihat berat. Dia boleh cakap dengan saya, bang, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam ceramah dalam TV tu? Dia cakap kan saya. Kata siapa pula yang muka macam aku lagi ni, dia kata. Siapa bang? Alah, yang cakap Negeri Sembilan tu lah, yang tinggi tu. Samsul debat dia. Dia tu. Dia tak tahu saya Samsul debat. Saya pun cakap lah, bang, saya lah Samsul debat. Kau nak gurau pun agak-agak lah. Tak percaya lah. Sebab tengok depan lain kan, tengok dalam TV lain. Jadi sudah, yalah, dia tak percaya, tak tahu lah, saya paksa cocoki dia begitu percaya bang.
Saya biarkan lah. Lepas 2-3 hari tu saya balik rumah tu, malam balik tamsiamah tu, buka pintu pagar, lari dia pegang lah. Minta maaf bang. Saya tak perasan abang Samsul Debat. Bini yang marah, bang buta kau tu lah Samsul Debat. Bini yang marah. Kan tak ada apa terus. Tapi macam mana cara kita nak baik 40 kiri depan belakang kiri kanan ni? Paling senang datang surau. 100 kiri, 100 kanan, 100 depan belakang. Boleh baik. Tang surau, tang masjid. Kan jauh mana? Masjid pun tak jauh kan? Okey ya. Dah fungsi duduk belakang, saya tanya dia lah. Dia, dia kan. Aduh, tapi itulah dia. Kan? Jadi tuan-tuan, malam ni kita istimewa sikit. Malam ni jangan belok lap lah. Kejap dia akan lalu benda ajaib nama tabung. Ya, tabung mana tabung tu? Tabung ke luar mana tabung? Tak mana tabung? Ada kat luar, ambil tabung. Golak pula. Jadi tabung ni adalah sebagai asas mula. Malam ni saksilah. Malam ni pada berapa bulan? 25 bulan. Ini tabung Rahman tabung pembangunan Masjid Baharu Kampung Sungai Buah. Jadi pada semua yang sedang menyaksikan secara online ya, ni live kan? Ni live dekat Facebook mana? Masjid Raudatul Jannah. Masjid Raudatul Jannah, yang nombor akaun dia CIMB Bank, Cimbank. CIMB Bank 8604659670 ya. Jadi pada siapa daripada Singapura, Brunei Darussalam, pada semua daripada seluruh dunia boleh transfer kepada akaun ini. Jadi malam ni asas mula tabung pembangunan Masjid Baharu Kampung Sungai Buah. Sebab masjid yang sedia ada ya Maman kocik Maman. Maklumlah hari Jumaat ya tak muat. Jumaat saya sebut ni. Hari lain ramai juga kan. Jadi ni nampak ya. Nampak. Ya. Jadi ni nampak tak? Lain macam mana dapat bokeh ni lawa nampak. Kan. Lawa. Dah ada dah pun dah mula masuk ya. Jadi kepada siapa yang nak menyumbang, jadi mulai sekarang dengan ini, dengan lafaz yang mulia, saya dengan ini merasmikan pelancaran tabung pembangunan Masjid Baharu Kampung Sungai Buah. Jadi siapa yang nak saham akhirat, bagilah pada sekarang. Bagi ya. Kau boleh, tak boleh bagi RM1 tak apa, bagi 10. Tak boleh bagi 10, bagi 100. Tak payah bagi 100 membuat. Kolang tangan apa yang ada tu keluarkan. Lurut dan masuk dalam dia. Tahulah orang surau nak pergi pajak dapat berapa. Ya. Tu dia. Ni boleh jalankan lah. Ya. Iya, ni bukan ini untuk kita. Kadang-kadang kita kodamut mana baik tu kodamut. Kodakut campur komut. Kodakut apa? Bukan dia bawa mati kan? Bagilah berapa boleh bagi. Kadang ada orang diriwayatkan, diceritakan bagaimanakah, dikisahkan mengenai bila orang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia terkejut tengok kubur lapang. Salah kubur dia lapang ni. Rupa-rupa dia pernah menyumbang dulu, tak adalah banyak pun, RM1. RM1 yang ikhlas tu lapang kubur sikit lah, tak adalah lapang mana. Dah RM1 tu macam ni. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku, tapi dah lambat. Itu sebab orang, kalau Allah Ta'ala hidup, bagi dia peluang hidup 10 minit berkubur, keluar, dia berangkat keluar. Dia bukan cari rumah dia, dia cari tabung. Betul. Sedekah lah tuan. Sedekah. Kena malu kita. Kan bila tengok orang daripada ni, kaum-kaum lain lah, dia punya sepakat atau nak buat tu kojab, seminggu dia zap siap bangunan dia buat. Bukan bangunan apa pun buat. Dewan muzik dia, dewan ni buat yang Cino ni kan, satuan Cino semua bagi. Itu adalah RM1. Awal bulan RM1, dapat bonus RM1, dapat Aisina RM1. Mempertahankan keseringgitan. Tak habis kan. Boleh bagi, habis bagilah lebih kan. Jadi nombor akaun tu tak apa, kita boleh sumbang kan. Ya, tabung tu jalan kan ya. Jalan kan, jangan bawa masuk dalam kereta bawa balik rumah lah kan. Dah elok jalan kan. Ya, kita sambung balik kan. Jadi jam tu lah tuan-tuan.
Jadi kita kalau nak baik ni memang susah, melainkan kita datanglah ke rumah Allah. Sebab disebutkan bagaimanakah 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang tak ada naungan selainnya di akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada, wui, kutu kampung ku tu, tak ada. Semua sibuk je, tak ada. Memang bulat je tu, tak ada. Semua yang heboh, riuh, haruk. Tak sampai memikirkan orang lain. Masa tu nampak bini lagi, bini nampak suami lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi, nampak jiran, imam nampak makmum lagi, makmum nampak imam lagi, semua lagi. Kan? Banyak lagi nak cerita tu tentang padang mahsyar ni, tapi tak cukup masa kan, kita tajuk kita lain. Jadi confirm lah kena panggil lagi Mbak, ya. Tajuk lain pula, ya. Sebab masjid dah siap, sebab panggil lagi, kan? Jadi makna pada ketika itu semua ini bangkitkan pada keadaan telanjang bulat ni tadi, kan? Pada ketika itu, kan, semua ada yang poluh sampai buku lali, dia sampai lutut, sampai pinggang, ada sampai tengah, ada yang lamai tahu pun ada. Jadi apa yang nak bantu kita, kan? Syafaat, kan? Syafaat Nabi masa tu. Ada orang sampai kata, ya Allah, masukkan aku dalam neraka, tahu ya Allah, tak tahan kat padang mahsyar ni, Allah tahu nak ni. Sedangkan neraka lagi tahu, kan? Macam itulah gambaran keadaan dia. Jadi masa tu orang tu kena tengok pahala kita. Salah satu dia nak ikut Nabi. Sedekah ini pun sunnah Nabi. Nabi kalau orang kata Nabi ni miskin, hari-hari Nabi tolong orang. Tak pernah hidup Nabi tak tolong orang. Nabi memang tolong orang. Nabi sampai bagi apa juga Nabi ada bagi. Baju Nabi, bayangkan baju Nabi, pakaian Nabi. Ya Rasulullah, cantik baju Nabi. Dapat baju baru, sahabat bagi, cantik baju ke Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah. Kajab Nabi kata. Nabi masuk dalam, tukar baju kedua, bagi baju tadi. Kemudian baju kedua tu, ya Rasulullah, baju ni pun cantik Rasulullah, bagi kat aku Rasulullah. Nabi masuk dalam, pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga, ya Rasulullah, cantik baju ke Rasulullah, aku berkenan lah, bagi kat aku boleh tak? Masuk dalam, pakai baju komplet, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan semua, cukup, jangan minta lagi, ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu kita dapat tak macam tu? Kita tak dapat macam tu sebab kita sayangkan harta. Sedangkan ini bukan kita punya. Saya Dr. Izzah Arif, Ustaz Aslim Bollywood dengan Ustaz Abdullah Khairi di Dataran Langkawi malam tahun baru membicarakan forum sebuah satu tajuk, di mana milik kita, tajuk dia mana milik kita. Contohlah kalau kita tanya, kan, kita tanya jam tu siapa punya, jam siapa punya, kita akan jawab apa? Jam ni siapa punya? Seorang guru tanya nak ambil dia, jam tu siapa punya? Kebanyakan akan jawab, saya punya lah, kan. Tangan tu siapa punya? Semua jawab kan. Macam mana kita nak mengaku barang tu kita, sedangkan badan kita pun bukan kita punya? Tu sebab tak boleh bila orang dah meninggal lah. Itu adab kat dalam masyarakat, kena faham. Dah meninggal jangan dilewat-lewatkan. Imam kadang poning nak melayan orang, nak menahan. Nanti dulu, anak on the way dah. Ayuh, tak payahlah, segerakan, jangan dilengah-lengahkan, kan. Bongi nak ditumbuk imam tu. Adab ni, siapa yang jemput dia? Allah jemput, jangan dilengah-lengah. Nampak tak? Macam tu kita kena faham. Lepas tu dengan masyarakat ni bukan hanya orang hidup, dengan jenazah tu pun ada adab. Tu kena lemah lembut. Tu saya pergi kat Melbourne di Australia, aku nampak kampung ni Melbourne tu mana. Orang Melbourne ni mengadu, dia kata minta tolong lah. Tu yang mak saya sepatutnya tahun lepas bulan 3 saya bawa mak saya pergi Melbourne, mak saya dengan mak long saya, untuk mengajar pengurusan jenazah. Sebab mak saya dia memang dengan mak long saya tu Bilal mandi jenazah Seremban tu. Bila kita menguruskan jenazah dengan ilmu ni lain. Di Melbourne orang Arab tu mengonjorkan jenazah ni macam menyiang ikan.
Dia terbalik, terlangkup, kasar. Orang ni tahu, apa saya kasar sangat? Alah, bukan dia kasar pun. Gua ajar tak ajar, nampak tak? Dia tak pasal menyaut, kan kau tahulah. Tapi itu keadaannya, ada adab. Ada adab dia. Macam itulah kita dengan akhirat ni kan. Kita kau ajar adab kita dengan Allah. Dan kenapa Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 92 tu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Nampak? Tak sempurna iman kita. Kalau benda yang kita sayang, kita tak boleh nak bagi ke orang. Kau dakut, bukan buat mati. Kereta lawa-lawa, simpan dengan gosok-gosok, tengah gosok-gosok tu totalan melak steering. Tahu mana sebab betul. Tak, contohnya sakit dah mati. Kereta tak sampai bawa pun, sampai kilat dia tak sampai bawa, mati. Siannya ni hajat dia ni. Kenapa? Tanaman sekali yang kereta. Tak ada orang buat dah kan. Tu sebab Iskandar Zulkarnain kan, dalam sejarah raja yang soleh, yang taat kepada Allah, dia kata kalau aku mati besok, pastikan tabib yang handal-handal tu usung jenazah aku pertama. Kedua, pastikan harta kekayaan aku ditabur ke sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan yang ketiga, pastikan tangan aku tu terkulai biar orang tengok. Kenapa kena baik macam tu? Aku nak beritahu tabib ni bahasa orang kita sekarang doktor lah. Nak beritahu hebat mana pun tabib tu, dia takkan dapat halang kematian daripada berlaku. Bila kau usung jenazah aku tu, kau tengok bila tabur harta kekayaan orang berabot, kau tak boleh buat apa pun. Bukan kalau apa kata, jangan ambil, kau tak boleh buat pun. Orang akan ambil berabot, ambil harta tu, nak menunjukkan harta kekayaan kau tak bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa nak bagi tangan terkulai? Biar orang nampak tangan kau terkulai. Nak beritahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kau kosong. Tangan terkulai layu di Tasik Madu Fozah Latif. Macam tu lah. Jadi masa dah time. Budak sekarang ni kan, masa dah time, baik masuk bila nak cari tengok. Dan jangan terpedaya ya orang muda, ingat, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang dekat Wangsa Maju, sekali saya ceramah dia datang. Saya dah habis semayang, dah habis ceramah tu, dah semayang, datang pasangan suami isteri ni. Assalamualaikum Ustaz, nak azan dulu? Tak, azan dulu ya. Okey, kita sambung ya. Sambung. Jadi sepasang suami isteri tu datang jumpa saya lepas saya ceramah tu. Lepas saya ceramah, dia datang, Ustaz, kami ingat, suami isteri ni kata, kami ingat Ustaz ceramah lepas Isyak. Dia kata, dia silap masa. Dia kata, Ustaz, kami ni bawa hajat anak kami. Dia kata, nak sangat jumpa dengan Ustaz. Dia kata, oh ya ke, ni dah jumpa kita, nak mana anak anak kami dah meninggal. Dia kata, baru je, dalam beberapa minggu masa tu. Beberapa minggu anak dia meninggal. Berapa umur anak 11 tahun. Anak tu 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Bayangkan tu. Dia kata tiap-tiap malam tak pernah tinggal tengok YouTube Ustaz. Tapi bukan tu sebab dia mati tu. Dah tu ramah. Kau tengok tak lama sebab mati tu. Tak ada sebab tu lah. Tapi mana kata dia memang setiap malam dia tengok video ceramah agama. Adalah ceramah-ceramah orang lain pun dia tengok lah. Tapi memang mati budak tu, bayanganlah kan, dengan tahap dia tu rajin dengan majlis ilmu. Jadi macam tu lah kita ni nak, orang kata tanam saham, tanamlah saham yang baik-baik. Dan hidup di dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia.